Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan bertemu lagi kepada peminat dan penonton sekalian. InsyaAllah kita pada kali ini kita akan bersama dengan seorang tokoh tabib ataupun kedoktoran dalam Islam, iaitu Al-Fadhil Dr. Muhammad Daud Cik Loh. Dan beliau adalah merupakan tenaga pakar bagi rojokan tempatan dalam hal kedoktoran ataupun perubatan Islam. Pada kali ini kita akan membincangkan tentang penyakit wabak ataupun penyakit penularan berjangkit di zaman Rasulullah ataupun di dalam Islam. Jadi apa kata kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Daud Cik Loh. Kita ucapkan selamat bertemu kepada Ustaz, kepada Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jadi doktor, sekarang ini kita masih lagi tidak terjamin daripada wabak COVID-19. Ya, jadi betul. penyakit berjangkit. Ya. Jadi untuk itu saya ingin minta pengajaran ataupun ilmu dan pandangan daripada doktor tentang penyakit-penyakit berjangkit di zaman Rasulullah ataupun di dalam Islam. Jadi setakat apa yang dapat dicatatkan di dalam sejarah Islam tentang penyakit menular. Ya. Baiklah saudara Suhaimi, saya pun akan menyampaikan sekedar hak saya tahu dah. Tahu. Jadi kalau penyakit wabah, Indonesia panggil wabah, mau kita panggil wabak. Nah, iaitu penyakit yang dapat menjangkitkan dari satu orang pada orang yang lain, atau dari binatang pada manusia dan manusia pada manusia yang lain pula. Ini panggil wabak. Nah. Jadi kalau kita tengok sejarah itu, setahu saya itu ada satu wabak penyakit yang amat bahaya sekali, iaitu kita kenal dengan bahasa kampung panggil penyakit orang baik. Nah, bahasa bomo yang panggil kai terapit atau kai fidap. Bahasa bomo, bahasa putih yang panggil smallpox. Nah, smallpox. Nah, smallpox itu artinya penyakit kulit yang menyebabkan kulit itu jadi timbul jadi seperti bisu. Nah, pecuh-pecuh semua suatu tubuh dah. Itu, dan orang yang menderita penyakit ini panggil kai terapit atau kai fidap ini berlangsung lama sekali. Nah, sampai Nabi kata sejak pada Bani Israel. Bani Israel kita tahu belakang, Bani Israel itu daripada Nabi Yaqub AS, berarti beribu tahun sebelum ada Nabi Muhammad SAW kita ni dah. Beribu tahun dah. Makanya penyakit wabak yang dinamakan ta'un. Ta'un tu sebenarnya maknanya bukan banyak maknanya dah. Di antara lain tu kalau dalam terjemahan bahasa Asia kita panggil kalarok. Nah, kalarok atau ahwatakarok. Ta'un. Ta'un. Tapi ta'un tu segi makna lain tu adalah semua penyakit hak wakwi jangkit satu pada yang lain tu panggil ta'un juga. Nah. Jadi saya nak menyampaikan sini bahawa kai terapit atau penyakit orang baik itu berlaku lama, sampai berapa ratus tahun, sehingga menyebabkan orang sakit tu sampai orang yang meninggal dunia itu turut sejarah itu sampai 400 juta orang. 400 juta. 400 ล้านคน Masya-Allah.เวลาเป็นพันปีambil ada Bani Israel sampai ke Nabi kita ni. Sebelum Nabi Isa. Nabi Isa, bin Hanpi. Makanya berakhirnya penyakit ini ta'un atau penyakit kai terapi ini adalah setelah ada seseorang doktor yang dapat membuat satu vaksin. Vaksin pengangkat roh. Iaitu asal usul tu vaksin tu timbul pada boma Turki. Boma Islam kita. Tapi diwacanakan, dibuat jadi maju lagi kan oleh seorang bomo orang bahasa putih. Bahasa konfet Chao Angkit namanya Edward Jenner. Dia pakai masa lama sampai 20 tahun baru vaksin itu jaya pada tahun Kosor 1796 atau kalau Kosor Syria kita ni tahun 2339.
iaitu 1683 lepas dah. 183 hari yang lalu itu baru ada vaksin Tuareg untuk nak mencegah penyakit wabah atau taun yang disebut dengan Khytera-Pit. Khytera-Pit nah. Ya. Lepas tu setelah vaksin tu berhasil dibuat dan dipocok di lengan seseorang itu dia panggil colek. Rumah kita tu panggil colek di bahu. Bomo biasa colek juga waktu dia ngaji tepat ni 47 di sekolah Tek Sebanang dulu. So ni pernah dah tahu lah. Orang hak umur 50 tahun ke atas tu dia panggilkan plukfi. Plukfi tu artinya tanah jadi bisu. Oh tu. Tanah jadi bisu. Jadi dia turi. Dia turi. Ambil jarum tu celup katalah itu vaksin ni, turis di bahu tu supaya dia luka tu berdarah sikit, kemudian luka tu dia akan timbul satu nanah. Dia panggil plukfi, tanah bisu. Plukfi. Lepas tu kalau tanah bisu timbul tu berarti jaya orang tu ada kumtantan, ada kekebalan untuk Khytera-Pit dah. Ya. Jadi pakai masanya banyak 183 tahun sampai pi 1979 Kosor 1979 atau Kosor 2522 ni berarti baru 41 tahun yang lalu baru dinyatakan oleh Ongkan Anaman Elok kata wabah penyakit Khytera-Pit atau penyakit rebat ni sudah tidak ada lagi. Artinya kumir virus Khytera-Pit ni dah disebabkan oleh virus namanya varicella, itu sudah tidak ada lagi di muka bumi. Tapi benih kumir ni ada lagi di Hong Lab hak Rusia dengan Atlantik taruh situ. Rusia dengan Atlantik taruh dalam peti sejuk. Nah, udah lop apa tahu lah. Jadi suatu waktu tu boleh ambil mai pakar kan nak hidup balik. Tapi lo ni dibekukan. Bekukan tu kumir virus tu tak mati. Nah, tak mati dah. Jadi noyak sini noyak begini ni yang dia kita tahu kata corona virus ni pun corona 19 ni pun COVID-19 tu termasuk virus juga. Atau bahasa Indonesia ni virus. Virus atau virus semua kita dah. Benda ni benda yang halus sekali, nah, sampai tak nampak tengok dengan mata kepala biasa, dengan kelong curatat biasa tak nampak juga. Dia kena pakai elektron. Elektron tu pembesaran itu sampai 3 sen tahu. 300,000 kali itu baru benda hak tak nampak tengok baru nampak tengok. Masya-Allah. Tapi benda hak tu hak nampak tengok tu pun halus sekali, tapi dalam tubuh virus itu cukup lekat dengan katalah rongan, nah, pelit ahan, pelit enzim, pelit sunpik, semua ada lengkap belaka. Kalau benda tak dapat tengok tu ada rongan cukup belaka. Nah, dan cara dia nak bagi biak tu dengan cara bank tu lah. Tak ada beranak seperti kita ada lah. Kalau nak lambat dah, dia belah diri. Sama bank tu ada reumat. 1.2, 2.4, 4. Itulah. Nah. Jadi penonton sekalian, jadi nak beritahu bahaya ni tu bahawa secara sikit bahawa wabah itu lama sekali dah. Ibu-ibu tahun 1000 tahun yang lalu dah ada dah, tapi namanya lain-lain jenisnya itu. Nah. Makanya di zaman Nabi, nah, kita tak cakap atas zaman Nabi itu timbul atau tidak, tapi maksudnya Nabi itu bisa satu pedoman. Pedoman katakan nah, bila wabah tu timbul pada satu tempat, nah, kita dengar atau tempat mana timbul wabah, kita tak payah masuk tempat tu. Nah. Dan sebaliknya orang yang duduk dalam tempat tu, dalam kampung tu, dalam halaman tu kalau wabah penyakit tu terjadi situ, dia tak boleh lari pada kampung situ. Autorat tak medai. Nak keluar daripada kampung tu tak boleh. Apa macam ni autorat pergi di un dah. Tak boleh sebab apa? Sebab boleh jadi walaupun dia tu masa dia tu belum sakit, tapi jangan lupa wabah ni dia bisa menjangkit seseorang itu, dia panggil rakyat faktor ya. Sebelum pada membiak tu dia ada dah, tapi dia tak ada sedang akan. Sebab itulah lo ni tu orang hak kelik luar negeri tu mana tu dia kena kak tu sipsiwan polah gitu. Kenapa? Karena kalau dia tu terjangkit dah dengan kumir COVID-19 ni, masa 3-4 hari 5 hari dia belum tiba akan, belum demam, belum batuk, belum semua hidung dah. Tapi kalau dah sampai 14 hari itu, yang masa faktor dia tu lepas dah. Kalau sampai 14 hari itu dia tidak demam, tidak batuk tu, berarti insya-Allah dia tu sudah bebas daripada virus COVID-19. Nah, sebab tu pada menyebutkan pada Nabi, nah itu dalam hadis Nabi itu boleh pakai sampai hari ini.
Boleh orang nama elok pakai juga nah. Dia tu dia panggil kata apa ni social distancing nah. Hatu tu tak sepenuh lagi untuk semua tu dia kena katut batik lah lockdown lah. Seperti Nabi lockdown, lock Muban, lock Ampere, lock Tambun. Lagi mana hatu mustahil dah. Demikianlah dah kalau kita tu nak turut apa ni kaedah zaman Nabi, kaedah nama Nabi sungguh dia kena tak boleh ada penghubungnya dah satu kampung halaman satu wilayah satu kota tu dia kena masing-masing duduk oleh kota tu siapa kata wabah ni benar-benar habis dulu baru boleh tu itu hal itu tu merupakan hal yang mustahil nak buat zaman ni. Sebab apa kehidupan learning tu dari segi ekonomi tu dia kena prepare satu sama lain dia tak hidup dari satu kampung tu dengan lekat benda hak dia keperluan tak cukup dia kena hubungannya masyarakat lain bahkan di antar negara antar negara demikianlah itu Suhaimi sekadarnya bahawa zaman Nabi itu begitulah Nabi beri pedoman dan memang berlaku sungguh itu berlaku zaman Khalifah Umar Ibn Khattab mungkin banyak orang bercakap dah dalam hijrah 18 ketika Umar itu nak pergi ke negeri Syam ada khabar berita kata di Syam tu ada wabah maka Umar pun tak jadi pergi dengan sahabat tu percaya kata apa mu takut kan dengan takdir Tuhan Umar kata Yusuf tak pergi tu takdir Tuhan juga boleh pergi pun takdir Tuhan juga apa ni afiru min qadrillah atau nama kata apa ni apakah kamu lari pada takdir pada Tuhan amal kata apa ni afiru min qadrillah ila qadrillah lari satu takdir pada takdir yang lain jadi maksudnya nak pergi tak segi itu bukan kuasa manusia dah kuasa Tuhan kena gerak pergi atau segi demikianlah Suhaimi adanya hati. Ya, alhamdulillah. Jadi kedua-duanya adalah mengikut takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul ya. Jadi kalau boleh saya membetulkan mungkin pandangan ataupun peringatan saya. Jadi di dalam sejarah Islam ni bukan setakat kata Nabi lari Tok Siwi masuk ke kampung tu malah dia tutup terus daripada kampung ke sebuah kampung yang lain. Ya, betul. Istilah zaman lah ni dia panggil lockdown. Ya. Jadi apa yang kita berlaku dah hari ni tidak keterlaluan. Tak, mungkin tak ada orang istilah kampung panggil bukan berdakwah dak lah. Tak ada orang lah. Tidak. Itu di dalam masyarakat zaman Nabi SAW sejarah di dalam zaman Nabi. Jadi setara mana perubatan dia? Macam mana perubatan di zaman Nabi berbanding dengan zaman kita? Perubatan zaman Nabi itu kita maklum bahawa dari segi ilmu kedokteran tu dia tidak maju lagi tidak maju lagi. Tapi biasanya Nabi itu menganjurkan sahabat-sahabat itu dengan berbagai semunkerai atau herba dan buah-buahan banyak kala atau termasuk madu juga sebab dan Quran pun juga jadi sifat penawar juga. Jadi maksud saya sini itu dalam hal Islam ni dia titik berat kepada pencegahan daripada pengobatan. Kaedah yang kita sering dengar adalah kata apa ni perkataan ulama bukan hadis Nabi al-wiqayatu khairun minal ilaj. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Kan tu dikeluarkan babat raksa. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi makanya hak Nabi suruh apa ni umatnya tak ni suruh duduk di rumah. Artinya satu kampung mana yang wabah tu tak ada tubik ke kampung yang lain tu dan kampung tu tak ada tubik ke kampung lain tu, itu maksudnya sesuai dengan hadis kata salamatur rajuli fil fitnati an yalzama baitihi. Salamatur rajuli selamat keselamatan seseorang itu fil fitnati dalam hal menghadapi fitnah. Fitnah sini itu maksudnya roh rabat pun fitnah juga an yalzama baitihi iaitu dia duduk dalam rumah dia, menetap di dalam rumah dia. Kak tu ayun nebar tu hak selamat sekali. Jadi hal ni tu dia panggil kaedah kan pongkan Padahal
pengobatan itu pun biasanya itu Nabi katakan zaman Nabi itu kan raksa ubatan Nabi itu dia pakai rambut dia tiga cara kan. Kan raksa zaman Nabi itu dia menggunakan atas 3 cara. Satu dia panggil cara ilahiyah. Ilahiyah itu artinya menggunakan kaitan dengan doa-doa ruqyah ayat Quran dan doa-doa adalah mengubatkan penyakit. Makanya banyak sekali doa-doa hak kaitan dengan masalah penyakit wabah ini. Misalnya Nabi hajar kita kata Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Ini suatu doa dalam hal ruqyah kita, dalam hal doa kita supaya jauh daripada penyakit barasi, penyakit dangkal, putih-putih. Wal junun itu penyakit gila atau ikon jarit. Wal juzami itu artinya penyakit apa? Dia panggil luk durian, bahasa kita panggil lepra, bahasa kampungnya penyakit apa? Kurak. Cok kulit dah. Penyakit kulit. Tapi bukan kurak panas bukan. Luk durian panggil dah. Atau daripada penyakit yang bahaya semua, min sayyil asqam, itu masuk masalah ilahiyah. Yang dua tu Nabi juga menggunakan sistem pengobatan tu panggil atau alamiah. Kan berubat tu caiระบบ ธรรมชาติบำบัด panggil dah. Iaitu Nabi katakan alaikum bisyafa'aini al-asli wal Quran. Di atas kamu itu hendaklah kamu itu berubat dengan 2 cara, iaitu al-asli itu artinya madu, wal Quran dan Quran. Quran itu masuk ilahiyah. Al-asli itu masuk masalah herbal atau semuntai. Terlihat hadis lain lagi itu Nabi pakai sistem panggil al-qayyi. Al-qayyi itu artinya besi panah yang dibakar hanya ditek je kulit. Itu apa? Digunakan di saat ada peperangan mana sahabat kena pedang, kena panah, darah tak berhenti. Darah tak berhenti itu itiham lut zaman Nabi itu dipanggil al-qayyi. Ambil besi panah tu, gici tepat hak darah tu dia buat darah jadi pun jadi hot tua, silut hot tua, jadi buat rebuk darah tu berhenti. Kalau ni tu buat tenakan jadi dia panggil apa ni, kerenti laser kalau masalah sakit ni dah. Sakit ni kalau nak kerak apa ni katalah apa ni suatu ketuak panggil dah hood atau tapla mata ke dah. Dia pakai dah bukti dah ni. Cing dengan ไฟฟ้า dah, tak nak pakai pisau dah. Kalau pakai pisau tu jadi darah. Kalau pakai cing dengan ไฟฟ้า tu dia cipak tu waktu bek stokar tu darah tak tumbik. Masya-Allah. Itu bitiham lek kan itu. Itu Nabi royak dah. Dulu kata tapi Nabi itu naha ummati anil qayyi. Nabi itu tak sokong lah umat itu berobat pakai rabuk cai pamron sebab dia nak thamlai sel. Tapi kalau campur tu tak mustahil. Makanya kalau ni tu dah dari segi semuntai juga herba tu Nabi naknam pada umatnya itu adalah habatus saudah. Habatus saudah tu Nabi naknam kata inna fi habatus saudah shifaa'un min kulli da'in ila sam. As-samu al-maut. Sesungguhnya hendaklah harta kamu itu mengobati dengan menggunakan habas saudah. Artinya butir atau habas saudah itu biji hitam. Shifaa'un min kulli da'in, jadi pengobatan untuk semua penyakit. Ila sam kalau penyakit yang menyebabkan kematian, iaitu al-maut, itu mati dah. Jadi sarut sini itu kalau baik belum jadi wabah atau jadi wabah dah pun kita kena buat mana nak bagi kita tu timbul kekebalan tubuh kita sanggup tahan hai mati sud iaitu yang menggunakan herbal baik madu, baik dulu kita dengar kata halia tak halia bawang merah bawang putih masuk apa ni minum juga habus sodah juga, itu sanggup tahan dekat rangkai kita kebal, dan insyaallah wabah yang ada tu akan jauh pada diri kita ya sahabat kita. Ya, okey, alhamdulillah. Jadi itu adalah merupakan sistem pengobatan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih lagi
berjalan terus pada zaman hari ini. Ya, Dan betul. ada sistem ubat herba, istilah kampung kita panggil akar kayu, obat kapung, samurai dan sebagainya. Dan juga sistem yang berkaitan dengan ilahiyah, iaitu dengan doa, zikir dan sebagainya. Ya. Jadi setiap penyakit mesti ada ubat, seperti yang dijanjikan oleh ada situ. Allah. Ya, jadi apa ni? Kullu da'in dawaun. Nah, wa iza usibat da'ud dawa'i bara'a bi isnillahi azza wa jalla. Nah, cukup ya rasa, tapi semua itu kena izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di saat ini untuk mengakhiri sesi kita perbincangan pada petang ini, pada hari ini, saya minta doktor tolong buat rumusan sedikit dan bagi nasihat kepada penonton kita bagaimana cara untuk kita menjalani hidup dengan secara senang, dengan secara mudah dan mengikut ajaran Islam. Ya, baiklah. Simpulannya dah sikit. Jadi kalau kita learning tu oleh keadaan penyakit wabah COVID-19 dan COVID-19 tu, kita sebagai umat Islam ini kita kena yakin bahawa kepada Allah SWT bahawa ini suatu fitnah, suatu ujian. Tapi ujian ni kita tak lagi. Kita kena menghadapi ujian ini dengan satu dan sentiasa minta doa kepada Allah SWT. Lepas tu kita juga kena ikut peraturan yang dibuatkan oleh ulama kita atau peraturan yang dibuatkan oleh pemerintah setempat kita. Bahawa kita kena petibat tu lah mana tu kena ikut juga. Sebab hatu tu juga atas hasil pada musyawarah orang-orang pakar-pakar yang mengerti bahan ni. Jadi dan juga kita tu kena jaga kebersihan. Kebersihan tu kena jaga sekali sebab COVID ni dia ada titik berat kebersihan tu lah. Dan kita jangan jadi orang yang menyebabkan penyakit dari orang lain. La yuridu mumridu ala musihin. La yuridu mumridu ala musihin. Jadi kalau kita dah kadang sakit demam, kita batuk semua hidung tu, kita kena katuklah mulut kita tu dah. Katuk muka kita dengan mask apa tu, jangan menyebarkan sakit pada orang yang sihat. Maknanya kita tu tak boleh jadi orang yang jadi sumber penyakit pada orang lain. Alhamdulillah. Demikian itulah. Ya, alhamdulillah ท่านผู้ชมที่รักครับ วันนี้เราได้อีกแง่มุมหนึ่งนะในประวัติศาสตร์อิสลามการต่อสู้การรับมือกับภาวะโรคระบาดซึ่งคุณหมอได้อธิบายมาอย่างค่อนข้างที่จะละเอียดยิบนะครับและก็มาถึงยุคนี้นี่คุณหมอได้แนะนำว่าโรคระบาดนี้เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากความสามารถในการที่จะปกป้องกันตัวเองของมนุษย์เองนะครับเพราะว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาโดยเหนือความรอบรู้เหนือความรู้ของมนุษยชาตินะฮะเกิดมาโดยซึ่งถ้าจะบอกว่าธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติแต่ในหลักการของอิสลามเนี่ยเขาถือว่าเป็นกฎกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งทุกอย่างนั้นตามหลักศรัทธานะครับทุกโรคก็มียาที่จะรักษานะครับซึ่งยาในการรักษาในหลักการของอิสลามนี่มี2รูปแบบที่หมอได้แนะนำไว้ 1. การรักษาแบบการมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการดุอาการขอพรจากต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกอย่างหนึ่งก็ใช้สมุนไพรธรรมชาติบำบัดนะเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดนั่นก็คือคุณหมอได้อ่านได้ยกคำที่บอกว่าอะลัยกุมบิลอาซาลีวัลกุรอานียะนะใช้กุรอานและก็น้ำผึ้งมาบำบัดนะครับมาบำบัด Itulah pada kali ini kita agak rasa bertuah oleh kerana kita dapat ilmu yang begitu bernilai, begitu berharga. Jarang sekali kita dapat dengar tentang perubatan seperti ini yang hubung kait kita dengan akidah, hubung kait kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada doktor dan semoga kita dapat bertemu lagi pada kali yang lain. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.